Alright, now saya nak ajar kamu mentafsir graf laju menawar masa. Okey, kalau kita dekat sini, apa yang berlaku daripada P ke Q daripada P ke Q ni, kelajuan objek bertambah. Okey, kat sini dia berlaku, kat sini gradient dia dia punya kecerunan dia positif. Kalau graf laju menawar masa, kecerunan mewakili pecutan. Mewakili pecutan. Kalau sebelum ni graf jarak menawar masa, kecerunan mewakili laju. Okey, tapi kalau graf laju menawar masa, kecerunan mewakili pecutan. Okey, maknanya kat sini pecutan dia positif. Kelajuan objek dia bertambah. Kadar perubahan laju terhadap masa dia bernilai positif. Okey. Luas A ni mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Okey. Alright, QR. Apa yang berlaku pada QR? Kat sini dia punya kecerunan dia kosong. Tidak ada perubahan laju terhadap masa. Maknanya kat sini dia bergerak dengan laju seragam. Dia bergerak dengan laju seragam. Maknanya kat sini V. Laju dia V je, seragam dia laju dia. Okey. Luas B ni maknanya jarak yang dilalui dalam tempoh T2 tolak T1. Okey. Apa yang berlaku pada RS? Dia kat sini dia punya gradient, dia punya kecerunan dia negatif. Kat sini kelajuan objek dia berkurangan. Dia mengalami nyak pecutan. Okey, nyak pecutan. Kecerunan graf bernilai negatif, maka kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif. Berlaku nyak pecutan kat sini. Tidak ada perubahan arah, iaitu gerakan objek dia pada arah yang sama. Ini semua bergerak pada arah yang sama Dia tak ada patah balik kat sini. Luas C ni mewakili daripada tempoh T3 tolak T2. Okey, jarak dia. Alright, kita contoh 14. Okay, velocity dia meter per second. Masa dia dalam second. Okey, saat. Okey. Graf laju masa sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa. Kadar perubahan laju terhadap masa, maknanya kita nak dia punya pecutan Pecutan dia ataupun dia punya kecerunan dalam masa 5 saat yang pertama. 5 saat yang pertama ni, mari kita nak kecerunan ini. Okey, nak kecerunan kita tengok dia punya koordinat. Kat sini ialah 0.20, ini ialah 5.40. Okey. So, kadar perubahan laju dia ialah kadar perubahan laju sama dengan 40 tolak 20 bahagi 5 tolak 0. So, kita dapat 20/5 sama dengan 4 meter per saat. Okey, dia punya 4 meter per second square. Okey, saat kuasa 2. Ini ialah pecutan punya kuantiti. Okey, kuasa 2 kat sini, kuasa negatif. B. Uraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. 5 saat yang kedua maknanya ni 5 sampai 10. Okey, apa yang kita boleh huraikan kat sini? Kat sini kita bercakap dia punya kereta bergerak dengan laju seragam. Laju seragam iaitu 40 meter per saat untuk tempoh 5 saat. Dalam tempoh 5 saat ni dia bergerak dengan laju seragam iaitu 40 meter per saat. C. Hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Dalam tempoh 15 saat maknanya semua ni lah. Kita nak jumlah jarak, maknanya kita nak luas bawah graf ini. Ada 3, 1, 2, 3. Okey. So, jumlah jarak. Okey, trapezium ni ialah setengah kali 5 kali 20 tambah 40. Kat sini saya tak tukar apa-apa unit sebab semuanya sama ni saat, ini pun saat. So, saya tak tukar dalam jam ke minit ke, saya tak tukar. Tambah, ini 4 segi, ini 5, ini 40, tambah, ini trapezium setengah kali 5 kali, ini berapa? 40 tambah 60.
Okey, kira so kita dapat 600 meter. Okey, 600 meter. Alright. Okey. Kita ke contoh seterusnya. Alright, kita ada V meter per second. Ini dalam second. Okey. So dia kata Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai serbaguna untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai serbaguna tersebut. Huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat pertama. Maknanya ni. Okey, dia suruh huraikan 10 saat pertama yang ni. Alright, kat sini mengalami pecutan. So kita kira dia punya pecutan. Nak kira pecutan, kita kena ada dia punya koordinat kat sini dan koordinat kat sini. Okey. So saya kira dia punya pecutan dia. Okey, pecutan dia 25 tolak 0 bahagi 10 tolak 0. So kita dapat 2.5 meter per second square. Alright. So kita boleh cakap apa? Kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter per second square dalam tempoh 10 saat. Dalam tempoh 10 saat, kereta itu mengalami pecutan sebanyak 2.5 meter per second square. Okey. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat ke-10 hingga saat ke-20? 10 ke 20, apa yang berlaku? Dia mengalami halat laju. Kita boleh cakap kereta Encik Wong bergerak dengan laju seragam iaitu 25 meter per second dari saat ke-10 hingga saat ke-20. Okey, dia mengalami laju seragam iaitu 25 meter per second dari saat ke-10 hingga ke-20. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa 5 saat yang terakhir. Kadar perubahan laju terhadap masa maknanya gradient. Kat sini dia mengalami nyah pecutan kat sini. Okey, nak kira gradient kita ada dia punya koordinat. Ini ialah 20, 25. Ini ialah 35, 0. Okey. So kita kira kadar perubahan laju dia. Kadar perubahan laju sama dengan 25 tolak 0 per 20 tolak 35. So kita dapat negatif 5 per 3 meter per second square. Okey. So kalau kita tulis macam ni, kita cakap pecutan dia ialah negatif 5 per 3. Tapi kalau kamu cakap nyah pecutan, kita akan tulis 5 per 3 je. Sebab nyah pecutan kita terus faham yang dia negatif. Okey, so kalau kamu tulis nyah pecutan, kamu tulis 5 per 3. Tapi kalau kamu tulis pecutan, dia ialah negatif 5 per 3. Okey. Alright, last one dia kata hitung jarak dalam meter dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Dia kata dia nak jarak pada masa nyah pecutan. Mari kita nak ni. Kita nak triangle ini. Okey. So jarak sama dengan setengah kali tapak dia ialah 15. Okey, tak payah tukar sebab dia second, ini pun second saat kalikan dengan tinggi dia 25. So kita dapat jarak dia adalah 187.5 meter. Okey, so apa kita boleh cakap? Kita cakap kereta bergerak sejauh 187.5 meter dalam tempoh 15 saat dengan nyah pecutan 5 per 3.
Okey, apa yang kita boleh describe pada masa ini ialah dia bergerak sejauh 187.5 meter dalam tempoh 15 saat dengan nyah pecutan 5/3. Nyah pecutan 5/3 ataupun kamu cakap pecutan negatif 5/3 pun boleh. Okey. Alright, now kita tengok menyelesaikan masalah. Okey. Alright, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 14 saat. Hitung laju purata dalam meter per second untuk 6 saat yang pertama. 6 saat yang pertama dia nak laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. So kita nak jumlah jarak dulu, jarak dalam 6 saat yang pertama. Maknanya kita nak dia punya luas bawah graf ini. So kita ada trapezium kat sini. Setengah kali 4. Okay, saya tak payah tukar apa-apa unit sebab sini saat, ini pun saat. Kali 5 tambah 10 tambah segi 4, ini ialah 2, 6 tolak 4 ialah 2 kali 10. Okay, so jumlah jarak dia ialah 50 meter. So laju purata dia jumlah jarak bagi jumlah masa iaitu 6 saat. So 50 bagi 6, so kita dapat 25/3 meter per saat. Okey. Nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh 4 saat. Yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Laju seragam maknanya ini. Okey. Dia kata ini ialah separuh ini. Alright. Jarak ini separuh jarak ini. So jarak ini ialah setengah kali 4 kali 5 tambah 10. Dia kata sama dengan separuh jarak laju seragam. Ini ialah laju seragam. Okey, so kita nak jarak ini ialah T tolak 4 kalikan dengan 10. Okey, so saya nak selesaikan ini. So sini 30 So 5T sama dengan 50. So T sama dengan 10. Okay. So dia kata jarak ini ialah separuh jarak seragam, laju seragam. So jarak 4 saat yang pertama bentuk trapezium samakan dengan separuh jarak seragam, laju seragam ialah ini T tolak 4 kalikan dengan 10. So saya selesaikan T. Nilai V jika pecutan bagi 2 saat terakhir ialah 3.5. 2 saat terakhir maknanya kita letak dekat sini. Kita nak dia bagi pecutan ini. Bagi pecutan maknanya kita ada gradient. Kita ada kecerunan ini. Kita tahu kecerunan ini ialah 3.5. Kecerunan ini ialah 3.5. So kita cari kecerunan lah. Nak cari kecerunan kita kena ada titik ini dengan titik ini. Ni kita dah tahu dah 10 kat sini. So ini ialah 10, 10. Ini ialah 14V. Okey.
So kita ada dia punya kecerunan iaitu 3.5. Sebab pecutan ialah kecerunan So V tolak 10 bahagi 14 tolak 10 samakan dengan pecutan dia, kecerunan dia 3.5. So V tolak 10 sama dengan 14. So V sama dengan 24. Okey? Ya. Saya ke contoh seterusnya, contoh 17. Okay, velocity dia meter per second. T dia dalam second. Okey. Dia kata graf laju masa sebelah juga gerakan dua buah kenderaan. Graf OAB ialah kereta Encik Zabadi dan CD, C ke T ialah taksi yang dipandu oleh Encik Loh. Diberi beza jarak antara kereta dengan taksi dalam tempoh 24 saat tu ialah 160 meter. Hitung V. Okey, dia kata jarak dia. Dia kata beza jarak ialah 160 meter. Beza jarak. So, mana kita kena cari luas di bawah graf. Kita tolakkan, kita samakan dengan 160. So, luas ini trapezium setengah kali. Ini ialah V tolak 10 kali. Ini ialah 24. Tambah ini ialah 24 tolak 8, kita dapat 16. Okey, tolakkan dengan yang bawah kali hijau. Bawah kali hijau pada dia bentuk segitiga. So setengah kali tapak ini ialah 16 kalikan dengan ini ini V. Samakan dengan 160. Beza dia ialah 160. Okey. So saya kira ini ialah 40 Saya tulis 40 sebab saya dah potong dengan ni. Okey. So ni dapat 20. So saya kembangkan 20V tolak 200. Tolak ni saya potong dapat 8. So 8V sama dengan 160. Okey. So 20 tolak 8 ialah 12V sama dengan 200 pindah sana jadi 360. So V sama dengan 30. Siap. Okey. Dia kata beza jarak ialah 160. Beza jarak antara kereta dengan teksi. So kira jarak kereta maknanya luas bawah trapezium kali merah ni. Tolakkan dengan jarak teksi ialah segitiga di bawah kali hijau. Okey, contoh last sekali, contoh 18. Meter per second. Ini time dalam second. Okey, dia kata graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh 3 saat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa untuk 3 saat yang pertama. Kadar perubahan laju melawan masa. Mari kita nak pecutan ini. Okey.
So kadar perubahan laju, kita nak gradient dia. Sini koordinat dia ialah 0,12, ini ialah 3,30. So 30 tolak 12 bagi 3 tolak 0. So kita dapat 6 meter per saat kuasa 2. Okey, rujukan dia. B, jarak jalur E dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama. Ini maknanya kita nak luas bawah graf 10 saat yang pertama. Maknanya ada trapezium dengan segi 4. So jarak dia ialah trapezium setengah kali 3. Okey, tak payah nak ubah apa-apa sebab ini saat, ini pun saat. Kali 12 tambah 30. Tambahkan dengan segi 4, 10 tolak 3 ialah 7. Kalikan dengan 30. So kita dapat 273 meter. Okay, C, nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah sama. Selepas saat ke-10 maknanya sini dia kata magnitude kadar perubahan laju di sini sama dengan magnitude kadar perubahan laju 3 saat pertama, maknanya sini. Okey, so maknanya kita samakan magnitude pecutan sini dan juga magnitude pecutan ke sini. Kadar perubahan laju terhadap masa. Maknanya di sini kita samakan dengan sini Tapi sebab kita magnitude, yang ini kita ambil dia negatif. Okey, ini kita tahu kat sini dia punya kecutan ialah negatif kan. Tapi sebab dia kata magnitude kadar perubahan laju terhadap masa. So maknanya kat sini saya akan letak negatif siap-siap sebab saya nak positifkan dia. Okey. Okey, ni koordinat dia T0. Okey, so saya akan negatifkan kat sini sebab saya nak nilai positif dia sebab dia sebut magnitude kat situ. Okey, samakan dengan keturunan ini. Ini kita ada tadi iaitu 6 So saya terus letak 6 je lah. Alright. So saya kira. Ini saya pindah. Pindah sana. Pindah. So 6T sama dengan 90. So T sama dengan 15. Okey, siap. So saya stop sini saja. Sila buat praktis sendiri untuk laju lawan masa. Maknanya daripada praktis sendiri 7.2A sehingga 7.2D. Okey, kamu try, ada apa-apa masalah boleh message saya.